Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pelajaran kita pada hari ini ialah mata pelajaran Mudakat Darjah 6, tajuk Zihar. Kita mulakan dengan pengertian zihar. Zihar bermaksud suami menyamakan isteri dengan seorang perempuan yang haram dinikahi. Bermaksud apabila suami menyatakan bahawa isterinya sama dengan perempuan-perempuan yang haram dinikahinya. Sama ada haramnya dengan sebab keturunan, seperti suami menyamakan isteri dengan ibunya, atau dengan sebab persemendaan yakni musahharah seperti menyamakan isteri dengan ibu tirinya, atau dengan sebab susuan seperti menyamakan isteri dengan ibu susuannya. Tujuannya kerana mengharamkan isterinya dengan dirinya. Tujuan suami mengharamkan atau menyamakan isteri dengan perempuan-perempuan ini, yakni seperti ibunya, ibu tirinya atau ibu susuannya ini, adalah kerana mengharamkan isterinya dengan dirinya. Musahharah bermaksud hubungan kekeluargaan dengan sebab perkahwinan. Hukum zihar. Hukum zihar adalah haram. Suami yang melakukan zihar pada isterinya berdosa besar. Menyamakan isteri dengan perempuan yang halal nikah tidak termasuk zihar, tetapi tidak elok kerana boleh mendatangkan kesan tidak sihat dalam hubungan suami isteri. Kita ulang semula bahawa hukum zihar, yakni menyamakan isteri dengan perempuan-perempuan yang haram nikah dengan suami, adalah haram. Dan suami yang melakukan zihar kepada isteri berdosa besar. Sekiranya ada suami yang menyamakan isterinya dengan perempuan yang halal nikah dengannya, tidak termasuk zihar. Tetapi perbuatan tersebut dikira tidak elok kerana boleh mendatangkan kesan yang tidak baik ataupun kesan yang tidak sihat, atau juga kesan yang buruk kepada hubungan mereka sebagai suami isteri. Rukun zihar. Terdapat 4 rukun zihar. Yang pertama ialah orang yang menziharkan, yakni suami. Yang kedua yakni orang yang diziharkan, yakni isteri. Yang ketiga orang yang diserupakan dengannya, dan syirah. Kita lihat satu persatu dari rukun zihar. Yang pertama, rukun zihar yang pertama ialah orang yang menziharkan, yakni suami. Syarat bagi suami yang menziharkan isteri yang pertama ialah suami mesti Islam. Yang kedua, suami sudah balik. Tidak sah zihar sekiranya suami kanak-kanak. Dan yang ketiga, syarat bagi suami yang menziharkan ialah berakal. Tidak jatuh zihar sekiranya suami yang melafazkan zihar tersebut dalam keadaan gila. Rukun zihar yang kedua yakni orang yang diziharkan, yakni isteri. Apakah syarat bagi isteri yang diziharkan? Isteri tersebut masih dalam ikatan perkahwinan. Yang kedua, isteri yang masih dalam edah rejai walaupun telah diceraikan oleh suaminya, tetapi masih dalam edah rejai, yakni edah yang boleh membolehkan mereka untuk rujuk semula. Rukun zihar seterusnya ialah orang yang diserupakan. Orang yang diserupakan yakni perempuan yang menjadi mahram suami. Haram pada asalnya, bukan haram sebab mendatang. Perempuan yang mahram bagi suami terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah dengan sebab keturunan, yang kedua dengan sebab perkahwinan, dan yang ketiga ialah dengan sebab penyusuan. Perempuan yang menjadi mahram suami yang diserupakan dengan isteri terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah dengan sebab keturunan, seperti ibu susuan, ibu suami, nenek suami sebelah ibu atau bapa,
saudara perempuan suami ataupun adik-beradik perempuan suami, anak saudara perempuan suami. Sementara dengan sebab perkahwinan ialah ibu tiri, yakni perempuan yang dikahwini oleh bapa suami. Dan dengan sebab penyusuan pula ialah ibu susuan suami dan saudara perempuan suami. Rukun zihar seterusnya ialah sirah. Yang dimaksudkan dengan sirah terbagi kepada 3 bahagian. Suami boleh berzihar dengan menggunakan lafaz soreh, kinayah ataupun secara taklih. Contoh sirah secara lafaz soreh ialah, diri kamu bagi aku haram sama seperti belakang ibuku. Sementara contoh lafaz kinayah zihar ialah, hendaklah dengan niat zihar. Contohnya seperti suami berkata, engkau haram bagiku seperti emakku. Walaupun tidak disebut perkataan belakang. Jika disamakan dengan sifat mulia ibu seperti penyayang, tidak menjadi zihar. Dan zihar juga boleh berlaku dengan lafaz ta'liq. Seperti suami berkata, jika engkau masuk ke rumah itu, engkau haram atasku seperti belakang ibuku. Jika engkau masuk ke rumah itu merupakan perkataan ta'liq. Bagaimana pula keadaan sekiranya zihar tidak diikuti dengan talak? Suami yang telah menziharkan isterinya tetapi tidak terus mentalakkan isterinya, maka tidak berlaku perceraian. Tetapi suami haram mensetubuhi isterinya kecuali telah membayar kifarah zihar. Seorang suami yang telah menziharkan isterinya tetapi dia tidak segera mentalakkan isterinya, maka perceraian tidak berlaku. Tetapi suami haram mensetubuhi isterinya. Sekiranya suami ingin mensetubuhi semula isterinya, hendaklah membayar kifarah zihar. Kifarah zihar. Kifarah zihar wajib ke atas suami yang menziharkan isterinya, tetapi tidak disegerakan ataupun tidak disertakan dengan lafaz ataupun dengan perkataan mentalakkan isterinya. Wajib bagi membolehkan suami mensetubuhi semula isterinya. Wajib suami membayar kifarah zihar sekiranya dia mahu mensetubuhi isterinya. Dan ini adalah 3 jenis kifarah yang dikenakan bagi suami. Salah satu daripada 3 kifarah yang wajib dibayar oleh suami yang telah menziharkan isteri. Yang pertama ialah dengan memerdekakan seorang hamba perempuan dengan syarat hamba perempuan tersebut mukminah, yakni beragama Islam, yang tidak cacat, seperti tidak buta, tidak lumpuh, bukan yang tiada tangan atau tiada kaki, kerana dengan kecacatan ini akan menghalang hamba tersebut daripada bekerja. Jika tidak dapat mencari hamba, seperti keadaan dalam kehidupan sekarang ini, hamba sudah memang tidak dapat lagi dijumpai, hendaklah suami berpuasa 2 bulan hijrah berturut-turut. Dan jika tidak berdaya puasa 2 bulan berturut-turut kerana suami terlalu tua atau sakit yang tiada harapan sembuh, hendaklah dia memberi makan kepada 60 orang fakir miskin, seorang 1 cupak. 1 cupak makanan bersamaan dengan 675 gram. Perkara yang membatalkan syarat puasa berturut-turut dalam melaksanakan zihar ialah, puasa berturut-turut 2 bulan hijrah berturut-turut akan terbatal sekiranya suami melakukan persetubuhan dengan isteri yang diziharkan pada siang atau malam hari, sama ada secara sengaja atau tidak. Begitu juga dengan isteri yang lain pada siang hari. Sekiranya seorang suami telah berpuasa untuk kifarah zihar ini selama 50 hari, tetapi kemudian pada hari tersebut dia telah melakukan persetubuhan dengan isteri yang diziharkan, sama ada persetubuhan itu pada siang atau malam hari,
maka berturut-turut 60 hari itu terbatal dan suami kena mengulang semula puasanya dari kiraan yang pertama ataupun bermula pada hari yang pertama semula. Begitu juga sekiranya suami melakukan persetubuhan dengan isteri yang lain daripada isteri yang diziharkan pada siang hari. Sekiranya pada malam hari, tiada masalah bagi isteri yang lain, isteri yang bukan yang diziharkan, kerana pada malam hari dia dalam keadaan tidak berpuasa. Dan seterusnya ialah apabila dia terlupa niat puasa kifarah zihar pada malam harinya. Sekiranya dia telah berpuasa pada hari yang ke-59, hari esok adalah hari yang ke-60, mengenapkan dia puasa berturut-turut selama 2 bulan. Tetapi pada malam tersebut dia terlupa untuk berniat, maka suami tersebut kena mengulang semula puasanya pada hari yang pertama kerana terputus berturut-turut tersebut. Kemudian apabila kedatangan bulan Ramadan, dalam tempoh 2 bulan suami hendak menghabiskan kifarah tersebut, belum sampai habis 60 hari kedatangan bulan Ramadan dan suami kena berpuasa wajib Ramadan, jadi dia kena mengulang semula pada bulan berikutnya dengan kiraan yang pertama. Dan apabila berbuka puasa dengan sebab tertentu seperti musafir atau terlalu lapar, juga membatalkan syarat puasa berturut-turut dalam melaksanakan kifarah ini. Akibat zihar, terdapat 6 akibat buruk zihar. Yang pertama, boleh mengharamkan suami melakukan persetubuhan dengan isterinya. Yang kedua, suami wajib membayar kifarah zihar, sama ada memerdekakan hamba yang mukminah atau berpuasa 60 hari ataupun 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Yang ketiga, akibat buruk zihar ialah gugur kifarah jika berlaku kematian suami atau isteri. Jika berlaku kematian suami atau isteri, maka kifarah akan gugur. Seterusnya, zihar membawa kepada berlakunya talak dan tidak gugur kifarah walaupun suami gila. Yang terakhir, anak yang lahir dalam tempoh zihar sabit nasab dikira sebagai anak yang sah jika berlaku jima' sebelum suami membayar kifarah zihar. Alhamdulillah, sekian saja kelas kita untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi dalam kelas berikutnya. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.